Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan mukhtasar kitab Al-Um pada muka surat 746 perenggan atas tu, yang mana perbincangan pada pagi ini berkait dengan binatang buruan yang terlepas dan menghilang kemudian ditemukan dalam keadaan sudah mati. Binatang buruan yang terlepas, sama ada dipanah ke ditembak ke, dan menghilang. Kerana selepas tu hilang binatang itu, kemudian ditemui dalam keadaan binatang itu sudah mati. Itu tajuknya. Imam Syafi'i berkata, muka surat sebelah 746, apabila anak panah, sebut anak panah ni sebab zaman dululah, tak kira lah apa saja senjata yang digunakan, bila dilepaskan oleh seseorang, tiba-tiba mengenai binatang buruan itu, tapi orang tersebut yang pemburu itu tidak melihatnya, tapi dia niat ke? Dia niat lah, baca bismillah kepada lah. Dia panah ataupun dia tembak, kena, tapi orang tersebut tidak melihatnya. Lepas tu hilang. Setelah itu, bila dia jumpa itu, dia dapati binatang buruan itu telah mati. Maka kata Imam Syafi'i, binatang itu tidak boleh dimakan, baik pada binatang buruan tersebut terdapat kesan luka ataupun tidak. Kerana apa? Kerana ada kemungkinan kesan luka itu, kerana ada kemungkinan kematian itu bukan kerana sebab luka tu. Boleh ditakut ada sebab lain. Jadi maknanya di sini, antara ilat yang disebut oleh Imam Syafi'i kenapa binatang ini tidak boleh dimakan, sebab tidak jelas sebab mati tu. Apakah kerana anak panah itu ataupun kerana sebab lain. Itu yang dimaksudkan di sini. Kalau kesan anak panah gagal tubuh, dia kalau kesan tu mana jelas dengan sebab ni mati, tak apa. Tak apa gitu. Ni maknanya luka ni sekadar kita kata selisih anak panah. Tapi kalau anak panah tu menembusi tengkuk tu, tentu dah mati kerana tu, tak apalah. Dia gini mana kalau menembusi tengkuk tu dia tak boleh lari dah. Ni maksudnya boleh lari tu, kena tu luka, sekadar luka. Kira-kiranya tak matilah dengan sebab tu, tiba-tiba jumpa mati. Jadi kemungkinan mati tu bukan kerana kesan luka tu, kemungkinan tu tak boleh. Itu maksudnya. Maknanya dia nak jelas mati. Kan kita bincang, kalau mati kerana gigitan anjing pun boleh makan. Anjing buruan lah. ataupun pada anak panah tak ada racun dah. Tak boleh lah kalau racun tu. Tak boleh lah. Dia tak boleh beracun lah. Tak boleh beracun. Kalau beracun tak jadi lah. Tak makan pakai kita. Kalau kita makan pun jadi buruan pula kita tu. Dia beracun, dia perang. Dalam peperangan dia beracun. Saat tu kira racun tu, saat bin Mu'az tu kena sikit lah. So kata kena sini ataupun atas pada mata ni, sini selisih lah, luka, mati. Tapi tak mati selalu. Rupanya anak panah tu dia rendah racun. Tu biasalah peperangan zaman dulu. Ada satu cerita keboy. Dia kata dianya nak jahat tu mana, tapi orang dia pernah ditahan oleh Dayak. Lepas tu Dayak tu pupuk racun ular di peluru, jadi pong tu kena dia lah. Ni tu dia tu pong kena sikit lah. Mati jahat tu. Sebab ada racun di peluru. Tu biasa tu. Dalam peperangan biasa. Kalau kita tengok dalam sejarah peperangan zaman Nabi pun memang dia beracun. Sebab dia memang maksud nak mematikan tu. Tu biasa. Tapi dalam bu ni tak boleh lah. Kalau kena racun kita mati makan tu. Bukan sekat dia yang mati ya. Ni kita tu lah TV kita dalam movie Netflix. Anak kat tu takut berlaku tepi rumah cikgu.
Oh, tengok dari Netflix atau lagi. Dia Dayak tak tengok kita lah. Oh, yang Dayak ni. Oh, Dayak ni. Dayak. Oh, tu tak kenal lah dengan cerita ni. Ni bab buru ni. Orang buru ada buru waktu beramah, buru putih ni buru beramah. Dia pakai tembok atas gini jatuh tu. Boleh, tak ada masalah. Mana tak payah. Tak payah. Kita duk fikir kata dia sembelih kan banyak-banyak gini mu. Dia tak Bila apa. berdil tu kan jatuh tu kira Dia kira burung mana-mana pun kira tak apa lah. Boleh atau tak masalah. Sebab dia sini isu dia nya kenapa hak ni taklim. Misal boleh jadi juga burung ni sebab dia burung ni. Cuma dia tak tahu sebab mati tu. Sebab tu kalau kita perhatikan teks dia tu luka. Kalau tumbuh tekuk tu tentu dah matinya. Ni luka. Kira-kiranya tak mati tu. Dia sebab tu dia lari. Lepas tu baru jumpa. Jadi apakah dia mati tu kerana kesal tu tidak membekah ni maknanya bukan kerana kesal tu. Itu maksud tidak membekah tu. Boleh hari mati tu kerana orang panggil patah tekuk kau jatuh kau. Tapi bukan kerana itu sebab kalau tengok kepada kadar luka tu kira-kira tak mati tu. Itu maksud dia. mana kalau kita yakin kalau peluru tu maknanya dia kira gini hak tu tidak menghilang tu. Kalau kita tahu burung nampak tu maknanya tidak menghilang. Boleh cari jumpa. Dia kalau kita pergi kalau tak mati kita boleh sembelih lepas ni dia ada bincang tu. Kita sembelih. Ni hak isunya bila kita berdiri atau malam tu mati lalu. Kira jadi juga tu. Halal. Syaratnya kena niat ikhlas bismillah tu satu kau lain lah. Burung bangal ni makan. Dia gini boleh katakan burung ni semua burung boleh makan. Sedap tak sedap tu suku kira. Boleh, tak ada masalah pun. Cuma tu lah hak burung tu tak bolehnya ulama kata ulama makan bangkai tu. gagak. Gagak tu memang ulama kata tak boleh tapi khilaf lagi. Daging dia hitam tapi ulama kata khilaf lagi tu. Hak tak bolehnya tu. Anda tengok di Tibet dia ada burung makan mayat kan. Tu tak boleh. Burung tu tak boleh terbang jauh pun. Rendah ya tu bang. Tu memang kotor. Memang dia makan bangkai. Tu tak boleh. Sebab zahir dia nampak teruk. Sebab biawak tu. Kan makan kotor biawak tu. Ni kita kira mazhab Syafi'i lah. Kalau nak bincang panjang lebar tu dia lain cerita pula lah tu. Boyo boleh makan mazhab Hambali. Amat. Nasi biryani. Cara. Boyo dia makan. Malik. Mana? Boyo dia makan. Hambali pun boleh. Ya. Boleh. Syafi'i tak boleh. Anda tengok tu Arab mazhab Hambali tu peku boyo dia ke ada itu dia. Dia buat sup. Malik luar lagi lah. Rema boleh. Mazhab Malik. Lepas tu guana jadi dia boleh kita tak boleh tu dia ada perbincangan dia. Ciri-ciri dia khilafnya pada ciri-ciri binatang yang halal dimakan itu berbeza. Padahal itu dia Madinah. Mana? Malik dia duduk di Madinah. Itulah kata tu dia sebab tu anda kata molek kita baca. Tak makan balik pelik kita. Mana? Orang Madinah. Ada. Dia gini mazhab Malik ni tidak kata mesti Jepun lah ni mazhab Malik bukan di Madinah dah. Mazhab Malik lain kalau di kawasan tu dia penghambali Saudi perekan tu nanti habis ni kita baca pak mazhab tu baru sedap. Anda alik baca tu. Sebab ada kitab dengan dia sebut dalam mazhab ni dalil dia gini. Molek kita tahu. Ingat tak ingat suku biar tahu. Baru kita nampak keluar siapa ekor tu. Setengah orang tak pasti dia kata bercelah dak. Ada 5 jilid lah. Doktor beli tu terjemah. Tu 5 jilid. Anda tu 4 jilid Arab. Benar tu lah ya. Cuma tu terjemah. Molek je tu. Dah kita boleh baca sendiri pun sebenarnya. Molek ada rugi kita tahu sah pada Islam ni luah. Biar tahu kita nak amal mana tu, kita nak kekal dengan Syafi'i. Sebab mana dia tak terima, anda kata batal, tak batal sebenarnya dengan ayah anda. Tapi dia tak kata tak apa. Tak ada masalah pun. Orang kita memang pergi hal tu pun. Baik, seterusnya. Apabila seseorang mendapatkan haiwan buruan yang belum mati dengan sebab senjata yang dia guna tu lah, ataupun oleh anjing buruan dia, dan dia mempunyai kesempatan untuk sembelih. Bila anjing tu gonggong tu bawa mari dia tengok hidup lagi, dan dia ada kesempatan untuk menyembelih, namun dia tidak segera menyembelihnya hingga binatang itu mati,
katil masyri tak boleh makan, tidak halal. Kalau bawa tu mati dah halal. Dia kira gitu. Melengah-lengah ke? Melengah-lengah tu tak boleh. Sepatut siapa tu malah tak okey, dia tak sedia, memburu gitu. Nak pergi klik cari rumah pula, apa kerah lah tu. Tu kira dikecuali. Selepas ni dia ada sebut lagi ni. Ni tak boleh. Tapi kalau memang mati lalu boleh. Jadi penyembelihan tu ada dua bentuk, dua macam. Yang pertama, penyembelihan yang dilakukan dalam keadaan binatang tersebut mana kita boleh urus dia. Kuasa mana kita boleh urus. Dalam keadaan seperti ini, penyembelihan yang sah, sembelih di leher dia. Dia guna bahasa dia terjemah asah Arab. Kalau anak terjemah mudah, penyembelihan dilakukan dalam keadaan binatang tersebut kita boleh urus. Mana kita boleh sembelih dengan mudah di leher dia. Hak biasa. Yang kedua, penyembelihan haiwan yang kita tidak boleh urus dia. Kita baca lepas tu nak buat contoh lain, sebab contoh sini tidak jelas. Seseorang boleh menyembelihnya di bahagian mana saja yang dia boleh sembelih. Apabila haiwan seperti ini terluka di bahagian selain leher, lalu seseorang mendapatkan kesempatan untuk menyembelih di leher, maka dalam keadaan seperti itu wajib dia sembelih di leher, baru jadi halal binatang. Mana tidak boleh berlengah-lengah. Anda ambil contoh lain. Kalau dalam kitab fiqh lah, biasa di tempat kita, contoh binatang jatuh telaga, tekuk di bawah, jadi kira-kiranya tak boleh sembelih di kaki. Itu maknanya tak boleh kuasai. Kita tak boleh kuasai binatang. Nak melih tekuk mana, kita kena turun telaga, nak orang kepala dia duduk dalam tu. Itu maksud dia. Itu tak apa. Kalau mati selepas tu halal. Apabila seseorang menyembelih haiwan yang dikuasai, kenapa halal dikuasai? Maksud sininya mana dia boleh urus tanpa menggunakan pisau. Kemudian sebelum haiwan tersebut mati, dia mengambil pisau untuk menyembelihnya. Namun ternyata haiwan tersebut sudah terlanjur mati, maka haiwan tersebut haram dimakan. Ini sebab kecuali lah. Jika kecuali melengah-lengah. Dia gini lah mudah kalau kita baca sampai akhir. Kita boleh buat kesimpulan. Maknanya kalau dia berkesempatan sembelih, dia sembelih, jadi halal. Kalau dia tidak berkesempatan, tak ada sembelih, mati, kira halal juga. Sebab dia tidak berkesempatan. Hak jadi haramnya berkesempatan, boleh, tapi dia melengah-lengah. Itu tak boleh. Main-main, kita kata. Nak sudah nasi dulu, makan nasi dulu. Dia berhenti meleh lalu. Itu maksudnya. Kalau serupa gini lah binatang kena tepuh ke kereta kan? Kita akan bincang selepas ni. Dia panggil daman masfuh dengan ghairu masfuh. Masfuh ni macam, boleh tu macam, tu halal. Maknanya kita tengok binatang lembu semua tak gerak dah, tapi hidup lagi. Bila kita sembelih, tengok darah dia. Kalau darah dia meleleh, tak boleh makan. Tapi kalau kita sembelih masfuh, memancut lagi, tu boleh makan. Tu makna daman masfuh. Apa dia istilahnya? Daman masfuh, darah yang memancut, maka boleh makan. Maknanya binatang tu masih ada nyawa yang kuat lagi. Sehingga sebab bila kita sembelih dia orang Kelantan panggil darah tu tembak. Mudah. Darah tu tembak tu bik. Maknanya kekuatan tu masih ada. Kalau tak ada tu maknanya dia tu nazak nak kira-kira hampir mati. Tak boleh. Tak boleh. Itu kaedah yang digunakan dalam mazhab. Dalam Quran pada sebut tu daman masfuh tu. Tu mudah. Nak biasa sembelih hak jenis aksiden gini. Jelas sikit boleh. Boleh. Tapi bukan Netflix ni. Apa dia sudah? Dia ada seorang tu dia biasa pergi Amerika ke apa. Dia kata dia jumpa sahabat Amerika, orang Islam dakwah lah juga. Dia kata mengikut kaedah mazhab Salafi sana di sini. Dia kena butuh yang saluran pernafasan, saluran makan dia. Halkum. Dia kena butuh. Jadi kalau di Amerika dia gunung bisa cek ni. Jadi dia putus dua orang. Kat dia Amerika ni dia itu Kristian. Boleh makan dia mana kata. Mana dia sembelih juga lah. Dia sembelih. Dia gini dia sebenarnya
di negara kafir ni dia ada dua perkara yang kita kena tengok lah. Walaupun kita kata secara umum ni sembelih orang kafir ni tak boleh makan, tapi di tempat tak ada orang Islam, tak ada orang Islam, dan sembelih tu bukan untuk perniagaan pun. Ada yang kata begitu. Setengah kata ahlul kitab, tak nak cari ahlul kitab mana ni. Jadi setengah, kalau Yusuf Qaradawi dia peluahkan masalah orang tak setuju tu, suku kira ni dari segi fiqh maksud anaknya. Mana sembelih orang kafir tu tengok dia sembelih tu untuk geria. Kalau untuk atas nama perniagaan saya tu tak boleh. Tak boleh. Memang dia sembelih untuk makan. Ulama kata boleh lagi. Boleh lagi. Bukan kata guna renjutan elektrik apa tidak. Dia sembelih sebarang ni boleh. Boleh. Tu dalam keadaan ialah darurah lah, kira dalam keadaan tak ada. Dia guna lawi ayat lah. Lawi ayat tu pisah boleh memang. Bagi anak tu lebih tepat. Sekali hari putus lalu. Anda pun sempat tengok nak bagi sana putih bawah sana ni. Sebab kita belajar dulu pun tak ada gambar raja, tapi lah ni mudah dia ada gambar raja. Orang mana yang kena putus. Dia sebut dari bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Melayu ada belakang. Dia gini, mazhab Syafi'i kita ni ialah khilaf dua ke ni, mirih tepi, mirih tepi. Lepas tu ni telko, halkum, kerongkong lah kita kata tu. 3 tu. Tu molek. Tapi setengah mazhab lain dia kata 2 tak apa dah. Dia khilaf pula situ. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i lebih cemak ni. Sebab tu dia start sini lagi. Dia start bawah gitu. Zeruh dia buat gitu kan. 3 putus. Dan kalau kita kata 2 putus, mati tak apa, boleh tak? Tu khilaf lah. Kalau putus tak boleh. Tapi ada yang kata boleh ke? Misalnya halqah tengah aja pok. Cuba tengok melih di muka dia. Ya, ambil tengah ya. Utak beruk gitu. Asal mati. Memang mati. Tak je bisa dia. Boleh cas gitu ya. Mana hasil ni tak putus ni. Tak putus. Sok gitu ya. Boleh jadi putus 2. Ini tak sedangkan mirih dia gini. Susunnya dia yang orang ni kalau kita tengok dalam kitab. Lepas tu hak ni mudah kalau tengok dalam gambar tu kan dia buat. Dia halqah hak besar ke tempat makan dia tengah tu. Tepi ni mirik dia. Mirik ni 2 tepi ni. Dalam mazhab Syafi'i dia nak putus 3. Sebab itulah kalau kita sembelih, kita buat gitu, kita cekal ni biar kita berdekat kan. Orang panggil mengumpulkan dia punya urat itu. Hak lekut tengah ni memang dah. Itulah hak macam wayang masih basuh tu dah. Hak tu memang putus dah. Sebab tu kita buat tu apa tu lah tu. Makan dia tu. Hak ni mirih ni tepi 2 ni. Ataupun dia panggil wijdan lah nak. Ni kita buat gitu. Kemah kita pegang tu. Sebab tu dia tarik dia terik. Memang sebab tu anda tengok orang yang pandai masa anda belajar cara sembelih pun, dia kata kita letak tu kan, tarik tu pakai jalan lah. Dia tekan. Sebab tu tak boleh pisah terlalu panjang, takut sakok. Hak cekok tu memang lebih walik. Tak perlu selalu. Jangan buat siapa gitu. Tu tak boleh gitu. Hak walik sekali. Tengok orang Arab sekali ya pun. Buat begitu pula. Jangan akak pisah kata. Iyalah kalau akak pun tak apa sebenarnya tu. Nyata kalau dia gelepar nyata akak. Sebab tu bagi anak hak moleknya dia kena orang duduk situ, orang pandai dia tarik. Kita kata tarik, dia pun terik kan, terik tekak tu. Dia akan jadi terik orang tu. Dah kita lah pegang tu. Zeru sesal. Sebab tu dia nak pisah tajam tu. Tu Nabi kata fa idza dzabahtun fa ahsinuz dzibah tu. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Gitu Jadi boleh makan lah tu. Kalau kita kata tak boleh makan ke duduk sana tak makan daging buat kita. Misalnya jiran kita kapun pun tak ada. Kadang-kadang setengah tu 2-3 orang yang Islam. Memang tu kalau molek kita beli 100 diri, beli ayah diri kita molek tu moleknya. Isu dia panggil kita. Nak dia sembelih. Kita tahu dia sembelih pun untuk kita dah. Dia sembelih. Bukan tak sembelih. Kata boleh lagi. Tak setuju lain cerita Dari kata kalau tak apa tak puas baca akad tu bismillah. Sebab boleh pula. Tu nak menghilangkan syak wasangka. Walaupun tak ada syarat gitu lah kan. Gitu ya boleh lah. Sebab tu bagi anak Islam ni boleh duduk di mana-mana pun. Pergi mengaji semua. Tapi kena tahu lah. Kita memayahkan. Memang tempat kita tak sama lah waktunya. Orang Melayu tak boleh duduk ngaji orang Cina. Orang Cina boleh duduk ngaji orang Melayu. Yaki Jahil tu. Yaki Jahil je lagu tu. Sebabnya ada anjing. Tu masalah. Lepas tu
Cawai dia ni takut bekas dia minum arak. Berat lagu tu. Dah dia basuh, okey dah tu. Mudah ya agama ni. Arak tu tak boleh. Bekas dia basuh suci je. Mudah ya. Syafi'i pun gitu. Dia kata tak boleh, takut dia goreng daging babi dalam kuali dia. Kalau lagu tu berat benar. Mana kalau gitu kena kata ni goreng guna kuali saya. Dia mayah ya. Isu dia kata apa Nabi boleh hidup dengan orang kafir di Madinah. Baik pula tu. Benda-benda gitu kena faham. Sebab tu bagi anak, orang kita berat tak beratnya masih basuh kedal tak boleh guna tu. Teruk tak teruk, setara tomo lah. Takut ada bulu-bulu. Baik nak ajar Johor tu. Nama kapal Samih. Jadi benda tu sebenarnya pekoh, sebenarnya tidak sampai tahap tu lah. Itu sudah dikira menyusahkan. Tidak gitu. Yassiru wala tu'assiru. Mudah. Tapi mudah pun dalam kaedah. Baik, seterusnya kita pergi lagi. Okey, yang kedua ni habis itu dah. Okey, saya seandainya saya ni, kita ambil bawah kedua. Apabila seseorang menyembelih haiwan yang dikuasainya tanpa menggunakan pisau, maknanya dia boleh sembelih binatang tu memang nak boleh tekok maksudnya. Sebab tu maksud yang dikuasai boleh meleh tekok tanpa menggunakan pisau. Dia sembelih tu tidak guna pisau. Mana benda yang tajam lah. Kemudian sebelum haiwan tersebut mati, dia mengambil pisau tu, selepas tu ada pisau, dia ambil pisau tu sembelih, namun ternyata haiwan tersebut sudah terlanjur mati, maka haiwan tersebut haram untuk dimakan. Hak ni maksud dia begini, dia sembelih tidak guna pisau, maknanya kira-kiranya haiwan tu tak matilah. Lepas tu baru ambil pisau. Tidak ambil pisau dulu. Bila nak pergi sembelih dengan pisau tu mati dah, tak boleh makan. Sebab apa tu? Dikira kecuaian dia. Maknanya pisau ada dah situ tu. Seandainya saya kata jadi Imam Syafi'i kata tak boleh makan. Kalau saya kata boleh makan lah. Kalau anda nak sebut mudah, kata saya baca sini kan, dia sembelih esok pun boleh. Seandainya saya katakan bahawa haiwan tersebut boleh dimakan, mula-mula sembelih tidak guna pisau, mana tak mati selalulah, sekadar cedera saja. Lepas tu nak baru ambil pisau, mari nak sembelih, mati dah binatang. Maknanya binatang tu mati dalam keadaan terseksa tu, cedera. Tu baru nak ambil pisau, tak boleh makan. Kalau saya kata hak tu boleh makan, sama sahaja dengan kih ni. Gapo dia? Seandainya saya katakan bahawa haiwan tersebut boleh makan, hak sembelih tadi mula-mula tidak dengan pisau, lepas tu baru dengan pisau, nak pergi sembelih dengan pisau, mati dah binatang. Kalau saya kata boleh makan, maka sama dengan kih ni. Apabila ia mengambil pisau dan kembali lagi selama 1 hari, kemudian ia mendapati binatang tersebut telah mati, tentu binatang ini juga boleh makan. Kalau kata hak tu boleh makan, hak ni pun boleh makan juga. Maknanya melengahkan. Dah apa beza dengan sehari dengan hak tidak sehari? Hak naknya ke dia sini meleh selalu tanpa bertangguh dengan pisau. Itu maksudnya. Tu. Dah kalau contoh kata mula-mula tu dia sembelih angkat. Misalnya guna batu tajam ke, ataupun kayu ke, dibucu kayu ke, jadi luka lah. Tapi tentu tidak sempurna, tak mati. Mana sebab tak nak kata cedera tu, baru dia ambil pisau, mari tu mati dia. Mati tu kerana cedera tu, bukan kerana sembelih tu. Kalau saya kata halal, serupa dengan ambil pisau esok baru melih, sama tu. Jadi halal juga tu. Tak boleh. Hak ni sebab tak nak kata, kalau kita baca keseluruhan kita nampak maknanya melengah ke tu tak boleh. Dalam keadaan binatang tu kita boleh dikuasai, mana kita boleh sembelih pada leher dia. Saya katakan kepada orang yang menyembelih haiwan tersebut, jika anda mendapatkan haiwan tersebut dan anda membawa sesuatu yang boleh digunakan untuk menyembelih, di mana sebelum itu tidak ada kesempatan bagi anda. Tidak ada kesempatan, itu poin besar tu. Tidak ada kesempatan bagi anda untuk menyembelihnya. Yang mana hal ini terjadi bukan kerana kesalahan dan kecuaian. Kecerobohan itu curcuan dah. Lalu haiwan tersebut mati sebelum anda sempat sembelih, hak ni boleh makan. Sebab bukan kecuaian. Isu dia bukan cuai. Tidak melengah ke dan sebagainya, tidak main-main, boleh makan. Hak ni kena ingatlah, buru ni, isu buru ni.
binatang tu dibawa, kita jumpa selepas kita tembak tu, ataupun dibawa oleh anjing, dan memang kita boleh sembelih, tak sembelih, tu tak boleh. Lepas tu kalau sembelih pun sembelih tidak guna pisau, ataupun masa tu tak ada pisau. Bila jumpa pisau tengok mati dia, tu boleh makan. Sebab dia bukan isu kecuaian, bukan isu melengahkan. Jika anda berkesempatan, tadi tak sempat, tak ada kesempatan. Jika anda berkesempatan untuk menyembelihnya dan anda telah mempersiapkan pisau, lalu binatang tersebut mati sebelum anda meletakkan pisau tersebut di lehernya, hal ini terjadi bukan kerana kesalahan anda dan bukan kerana kecuaian anda boleh makan. Sebab tak ada kata isu cuai tu. Sebenarnya dia cuai ni bahasa kita makna je ni, makna. Kalau contoh buru, bukan buru. Yang dulu kan ada orang pegang lembu kumbang dalam hutan. Jadi lembu tu liar lah. Masa nak sembelih tu memang kena ingat balik. Jadi dia tembok. Dia tembok. Boleh. Kan dia tembok, dia orang gini tembok mungkin 2 orang atau 3 orang je. Lepas dia tembok tu, nak pergi kat lembu tu, mungkin lembu tu lepas nak sembelih pun payah lagi. Tunggu. Jadi kalau dia tunggu. Tunggu tu tak apa, sebab tak boleh nak sembelih. 2 orang tak, 2 orang nak pergi tak boleh. Tunggu dia tendai baru sembelih. Baru sembelih. Hatu maksud darah tu darah lagu ni. Dia gini. Kalau kita tengok dalam kitab fiqh, darah tu maksud masfuh ni tidak semestinya kata mati tu jauh. Tu gitu tak apa dah. Hak taksinya meleleh gitu. Tu maknanya lembu tu sudah nazak dah tu nak mati. Sehingga dia gini, isu darah memancu isyarat pada binatang tu masih kuat lagi fizikal dia. Kalau darah tu makna tak macu, makna binatang tu tak ada dah. Orang panggil nyawa-nyawa ikan dah. Tak ada kekuatan. Tidak isu cuai lah kalau begitu. Ada. Itu mana tak ada kesempatan dia kira. Nak melih ke mana? Gelepar gitu. Dia kalau mati gitu boleh makan tu. Sebab dia niat dah masa dia tembak tu. Sepon mana tadi? Tu jelas tu. Dan mazhab Syafi'i tu. Tu biasa tu yang dulu. Memang. Nak masuk takut kadang-kadang lembu dah. Tembak dulu. Sebab tu biasanya kalau hak tembak, dia tembak kaki. Tapi hak tu isu ramai boleh pegang. Ni isu 2 orang tak boleh. Jadi kalau dia gini, asah dia boleh kata ni. Ada kesempatan ke tak ada kesempatan. Dia kira gitu. Baik, seterusnya, jika anda telah meletakkan tadi letak pisau mati, tak ada pun isu kecuaian tu, tu boleh makan. Ni jika anda telah meletakkan pisau tersebut di lehernya, tapi sebelum anda menggerakkan pisau tersebut haiwan itu sudah mati, anda tidak sengaja melambatkan gerakan pisau anda, maka dalam hal ini anda boleh memakai. Sebab tu dia tidak cuai lah dikira tu. Kerana dalam keadaan seperti ini anda telah menggunakan kesempatan untuk menyembelih dengan sebaik-baiknya. Tak ada isu cuai. Cuai tu tak boleh. Baik, jika anda menggerakkan pisau tersebut dan ternyata pisau itu tumpul namun haiwan tersebut mati, maka anda tidak boleh memakan haiwan tersebut kerana besar kemungkinan binatang tersebut mati kerana tercekik, kerana tergosok, atau kita kata bahaya akut belakang parai tu. Jadi mati tu kerana cekik ataupun bukan kerana disembelih. Sebenarnya tak boleh makan. Tak boleh makan. Pelukar ni gelabek, tapi tak butuh pun orang tu. Mungkin tak tajam kan. Gerak dengan sebab macam gaji dia buat gitu tu. Tak boleh makan gitu. Binatang yang berhasil ditangkap oleh seorang pemburu ni maknanya yang memanah tu, pelempar tu, yang memanah tu, ataupun yang bedil tu, hak bedil tu lah, penembak tu, ataupun ditangkap oleh anjing buruan lain ni. Kalbus said ni lain, bukan kalbun biasa, tidak ni. Anjing buruan yang terlatih. Sebelum ni kan kita bincang dah, ciri anjing terlatih ni, dia buru tu untuk tuan dia, bukan untuk diri dia. Maknanya dia tahu bila dia gigit tu tak akan mematikan. Lalu binatang tersebut disembelih kerana masih ada kesempatan untuk menyembelih, maka sembelihan yang sah dalam semua jenis penyembelihan adalah sekurang-kurangnya memotong kerongkong atau tenggorokan. Tidak boleh tenggorak dengan kerongkong, hak sama sebenarnya tu. Tidak boleh kurang daripada tu. Sebab tu paling kurang dia kena putus hak tu. Tapi dalam mazhab Syafi'i sempurnanya kena 2, merih ni 3 lah jadi. Sebab dari hak anda sebut tadi kan, anda tunjuk sini tu dia buat molek, dia buat gambar rajah tu. Mana dia buat 3 tu. Duduk mana ni?
Tak apa boleh tengok sendiri lah. Tarik dia nya urat yang mesti putus masa sembelih. Dia ada awak mari kan gambar raja. Dia tak 3. Urat besar kerongkong itu tu sekali mas pak makan dia apa tengah. Tepi ni mirik dia panggil. 2 urat. Kalau putus 3 tu lagi molek. Tapi kalau putus satu pun boleh dah. Boleh dah. Hak tengah hak besar. Kalau kata urat semerih tu mana? Mirih tu. Orang merah tu. Sebab tu orang merah dia bukan tengah di sini. Timbul orang merah sini. Hak sini tempat besar tu. Dia sekali dak pernafasan dengan makan. Dia lain tak? Hak kerongkong. Geng ni pernafasan. Pernafasan. Macam gaya masing-masing bahasa. Tu pernafasan. Pernafasan. Hak untuk hak tempat masuk makan ni belakang dia tak. Jadi hak ni jadi makna pak lah. Sebab 2 mirik 2 sini awak. Lepas tu sini hak pernafasan belakang tu kerongkong tu besar juga lah. Dia sebenarnya kalau mazhab Syafi'i putus 3 tak apa dah. Mirik lepas tu tengah hak pernafasan. Kalau baik dia sebab mirik lalu. Hak tu lah. Selalu hak tu. Sebab tu dia ada buat situ lah. Sebab tu kalau kita meleh kan dia nak ambil afdal, dia putus laku. Sebab tu rapat tu lah tu. Man pengalaman anak sembelih guru kita ngaji dia kata memang biar berasa tu mata pisau tu ngomong tulai tu. Hak tu malik. Dia putus semua. Tapi sebab tu dia nak tepi ni penting ni. Sebab tu dia cekor dia tarik awak gitu kan. Dia nak kumpul orang tu. Jadi kita letak. Sebab tu kalau kita tengok sebelah dia sini lagi kena kesal pisau tu. Bukan kata sini saja. Kalau setengah-setengah itu dia pakai potong tu kepala ada. Tak boleh lagu tu, tak boleh. Ya, putus kepala tu. Tak boleh lagu tu. Anda tak ingat ada ulama Islam kita kata tak molek cuma sah. Boleh makan, tidak jadi bangkai. Ada, tapi pendapat tu terpencim dah. Teruk dah. Tak boleh lagu tu. Bagi Ana tak boleh. Tapi ada. Anda tak ingat, tapi pendapat ni terlalu terpencil lah. Ada video dia Arab kambing kan pakai tak boleh lagu tu. Betul lah. Yalah nak pakai pendapat terpencil no, tapi tak boleh. Sebab apa Nabi tak pernah buat gitu. sebelah pun tu tak. Tak sengaja buru puyuh misalnya kecil no. Dia kalau lembu kambing tak mungkin putus tak sengaja. Biasanya puyuh kan. Sebab tu puyuh kita guna pisah 10 sen tu ya. Kena lagi sikit ya. Kena tajam nah tu. Silap boleh putus getah tekuk tu. Tak sengaja tak apa. Tu hal lain lah. Sebab tu perkara ni termasuk dalam yang perlu dipelajari. Anda pergi ke tempat sembelih di Selangor. Dia perwaya secara komersial lah. Memang dia belajar ada CJ hak Jabatan Agama, Majlis Agama. Mudah cara dia. Dia seorang boleh buat. Ayat tu dia masuk dalam corong dia, tubik kepala saja. Dia pun pegang kuk dia. Anda tengok dia buat memang mudah. Mana ada ruang untuk kaki gelepar yang nak habis dia kena ada biar gelepar supaya darah tu tubik tanpa tersekat. Adalah kaedah dia, tapi mudah. Dia buat khusus tempat tu. Dia buat corong macam apa corong itu. Kira kepala air tu dengan lega lah kepala air boleh masuk. Dia pun tarik sikit je. Jadi sakok sini ni dia pun sebelah kak cepat. Sorang boleh buat. Sebab tu lepas ni kan budak pun boleh, perempuan boleh. Anda kata sebelah ni suami isteri. Dia nya lepas universiti tapi dia minat bahagian farm ni kan. Dia buat tu memang boleh. Memang ada antar bagus. Patut ada dengan CJ ke apa. Jangan tengok. Kambing pun dia meleh. Ada kaedah dia. Tu baik. Adapun sempurnanya penyembelihan akan lebih baik maksudnya adalah apabila 2 urat. 2 urat haiwan tersebut terpotong. Apabila 2 urat telah terpotong, namun kerongkong dan tenggorokan tidak terpotong, maka sembelihan itu tidak sah. Terkadang 2 urat leher telah terpotong namun haiwan tersebut masih lagi hidup. Sebab tu kalau dalam mazhab Syafi'i dia nak 3. Tapi kalau 2 tu matilah, tak apa juga. Setengah kata sah je, asalkan mati. Tapi bagi anda molek putus. Habis hak mana hak besar ada sini. Tu afdal lah. Masalahnya kalau ayah jantan icik serati. Hak serati payah. Hak serati ni dia ada cara dia. Dia ada cara dia. Sebab ana belajar kalau serati, sebab ana pernah sebelah serati tu 2-3 jam tu senyap. Gegot jalan atau rupanya dia kena buat sing. Dia tak boleh sing. Putus dah lah kau kan. Putus dah. Kita kelih pun putus dah. Dia jalan lagi. Kita tunggu begitu. Tunggu, mana awak mana?
Memang putus dah. Syarat tu sudah cukup dah. Sebab masa kita sembelih pun, jadi rupanya dia wak tu dia kena, adalah cara dia pergi sakup, dia kena wak sini, dia ada cara dia. Dia tak serupa, sebab tu dalam hal ni dia wak. Kalau kambing lagu mana, ayam lagu mana, unta lagu mana, lembu lagu, dia ada wak. Dia ada cara, sebab tu kena belajar lah. Pikun tu tak apalah. Tak apa nak buat mana, sebab lembu pada, lembu pada hak jenis pasal jalan lari tu putus dah. Tubik orang 3 dah kita nampak putus dah. Tapi gok lagi nak buat mana. Tumbuh. Cuma dia sebut sini katakanlah putus 2, tiba-tiba binatang tu tak mati. Sebab tak nak sebut tajuk berapa mali. Apabila sempurnanya penyembelihan, adapun bukan apabila, adapun hak dia dimaksudkan sempurna penyembelihan, maksudnya hak lebih baik. Lebih baik ni maknanya hak afdal adalah 2 urat leher haiwan tersebut terpotong. Hak mirih tu. Apabila 2 urat leher telah terpotong, namun kerongkong dan tenggorok kerongkong ni tempat nyawa tu lah. Nah, dan tenggorok tidak terpotong, hak 2 tengah ni, depan sebelah kesar tu, maka sembelihan tersebut tidak sah. Sebab terkadang 2 urat leher telah terpotong, namun haiwan tersebut masih lagi boleh hidup. Hak ni pukhilah lagi ni. Dia tidak mati selalu. Hidup ni maknanya mana tidak mati selalu. Lepas tu dia mati ke? Nak mana? Dan dia gerak bangun, tak boleh nak itu dah. Tak boleh sembelih lagi. Kecuali kita tengok tak putus, dia rebah, kita pupuk sodah. Tu tak apa, boleh tu. Jadi hak kata-kata tak boleh terakak tu tak ada dalam riwayat sebut gitu. Cerita-cerita kapung tak boleh terakak. Setengah tu jangan nyawa disebut kan. Kita hidup ni. Ada seorang ustaz tu dia sebut kan. Ayat bukti tu kena duduk bawah tu lagu mana? Tahu nak tengok tak ada putih-putih, hanya duduk sembelih tu. Mampus selalu. Dia ada bukti tu. Wallahu a'lam. Ana rasa dia bukan isu putih, sini isu juga. Putih tu nyakit gapo tahu. Dia gini, ana tak tahulah putih sebab masa ana belajar dulu dan ana pun perwaya kapung sampai 70 ekor dulu. Kita sembelih tu biasa mati lalu. Ayam mudah, ayam jatuh besar pun cukup mati lalu, tak ada masalah tu. Putih ke dia ana pun tak tahu tu. Halkum je lah. Betul halkum. Halkum tu lah. Dia tu tak apa tu. Halkum ni dia kata kalau halkum dia di atas. Tak ingat kita. Yang bagi kita dah. Tak. Kalau halkum dia di atas ni halkum. Tak sabit. Dia kena halkum dia di Bawah. Oh gitu dia. Bukan tangi. Bukti tu dia bukan tangi. Masa anda belajar tak ada sebut tu. Dia nak orak je sebenarnya. Padahal Sami Syafi'i ni kalau ada dah lekong aja tu. Tak ada disebut. Banyak kapur ni siapa tak ada nyawa. Dia termasuk tahu kenapa dia tu. Padat benda gitu tak sabit ngorok napas kita tu. Gitulah. Banyaklah dia punya patai lari tu. Dia kata tak suai berlemak gini wak kita kan ikut mana kita tak faham kita tu. Tak apalah tu. Pisah dia kena itu dulu kan. Lepas sembelih tu pisah tu dia kena sapu di belulai perut dia tu. Soal dia gitu. Dia jadi tak ada lemak. Dah binatang ada lemak betul lah. Kambing bang. Tu kambing bang tu tak macam-macam. Jadi benda gitu bagi anda tidak muktabar lah tu. Baik, seterusnya cuba kita tengok lagi. Sebab tu anda belajar tu kalau ustaz-ustaz kapun tempat kita ni kata Maulid ini keputus laka. Tiga-tiga tu. Tu Maulid. Setengah mazhab tak silap ana lah, boleh cek semula tak silap ana Hanafi kesah pada dah. Dia rasa ada dah kita jumpa ni tak. Ana pun ada buat nak catatan sikit. Dasar pada khilaf dalam kitab sebutlah. Orang yang kena putus tu dek mana tak ingat. Ana ada pernah buat catatan. Rasa dalam kitab ni. Tak apalah. Dia kalau dalam mazhab Syafi'i kena putus 3. Putus 2 tak apa lagi. Amalan yang 3. Baik, seterusnya apabila seseorang melepas anjing buruan, anjing pemburu dan anak panah dengan mengucapkan basmalah. Dia panahkan anjing tu ungah lalu gitu. Masa tu dia baca bismillah. Dan dia melihat binatang buruan yang dia target itu, yang dia sasarkan itu. Lalu ternyata anjing atau anak panah tersebut mengenai haiwan lain. Maka dalam hal ini dia boleh memakai haiwan tu. Tadi dah kata burung ni kan, burung sekawan burung ni.
Dia tidak, katakanlah dia fokus tu nampak besar saya kena lah, tak apa. Tak apa tu. Kerana dia telah melihat, dan masa dia manah tu dia niat haiwan buruan tu, walaupun akhirnya haiwan lain hak kena, dan dia pun boleh lain, tak apa. Usaha ada tu rekod, stop dia mana. Dia niat tengah tu hak besar nampak jatuh kali, kena anuk. Boleh. Boleh. Tapi ketika dia melepaskan anjing atau anak panah tersebut dengan tidak melihat haiwan buruan, dia tak nampak, maka dia tidak boleh makan haiwan tersebut walaupun dia sudah berniat untuk memburu dengan baca bismillah. Dia tak nampak. Agak gitu ya. Macam dia rasa ada hal itu, dia pun buat. Tu kadang-kadang kena orang ke tu dalam kitab Perak sebut tu. Kerana niat berburu dengan membaca bismillah dengan tidak melihat haiwan buruan yang dituju, tu tak boleh. Jadi tak boleh tu kerana tu elak lah, maksud kerana tu. Apa jadi tak boleh tu? Kerana elak dia niat berburu dengan baca bismillah, tapi dia tak tengok binatang buruan. Hak sani dia tengok, cuma kena hak lain. Muka banyak ramai duk sekawan. Contoh kita pergi ke kawasan mereka, kadang-kadang lembu tu puluh-puluh ekor. Kita nak seekor ya, kita mana ikut kena kat mana pun baca bismillah, jadi tu. Sebab tu anda duk tengok setengah dalam kitab lain, dia kata maknanya binatang itu dilihat maknanya dipastikan mati tu kerana panah itu. Itu maksudnya. Baik, tak apalah, kita ambil pun habis sikit sini. Kata Imam Syafi'i lagi, hasil buruan anak kecil ni, anak kecil kata 10 tahun budak ataupun 8 tahun, dia buru sah sebagaimana sembelih dia juga dianggap sah. Katalah budak 10 tahun tu sembelih buru dengan dia ni, buru puyuh dia kata sah, boleh. Tapi dia tahu lah cara dia tu, syarat kena tahu. Bahkan seorang anak kecil dalam hal ini lebih mudah berburu daripada menyembelih. Kerana kira budak ni buru tu lebih mudah bagi dia daripada sembelih, kerana syarat berburu hanya dengan perkataan baca basmalah ya. Sedangkan kalau sembelih bukan sekadar baca basmalah, tapi kena tahu cara sembelih tu. Sebab tu bagi budak buru tu lebih mudah. Dia panah, dia tembak, kena mati, jadi. Begitu juga sembelihan dilakukan oleh seorang perempuan atau orang-orang yang berhak menyembelih, seperti orang Nasrani dan Yahudi. Syarat dia ni ahlul kitab lah. Sebab tu kata lah ni ahlul kitab, tak ada dah. Mana ada ahlul kitab lah? Kitab asal ada? Tak ada. Kalau kita kata kitab yang telah dipindah di gapo tu, orang panggil kafir tu, tak lihat tu. Tapi anda tidak nafikan ada khilaf dalam kitab. Khilaf. Sebab tu ya. Masa zaman Nabi tu pun dah tak ada dah ahli kitab. Tapi nak hadis lagi ahli kitab. Dia tu jadi khilaf tu sebab dia gini. Dia makna ahli kitab hak asal ni, hak asal adalah orang yang beramal dengan kitab hak asal Nabi sana. Baik, zaman Nabi tu kitab telah dipindah jadi tidak asal sebelum Nabi lahir lagi. Tapi apa masih guna ahli kitab lagi? Itu jadi isu khilaf tu. Sebab itulah di sini kalau Yusuf Qaradawi dia terima atas dasar apa? Atas dasar maksud ahli kitab, maknanya orang yang beragama dengan agama tu dan dia ikut kitab tu walaupun kitab tu telah dipindah. Itu maksud Nasrani dan Yahudi tu. Itu Yusuf Qaradawi terima yang tu. Dia terima tu. Anda baca dalam artikel dia. Jadi memanglah kalau kita mengambil kira pendapat yang katakan ahli kitab ni kitab asal, zaman Nabi pun tak ada dah kena kiranya. Tapi apa zaman Nabi dipanggil ahli kitab lagi? Maknanya orang Yahudi dan Nasrani itu hak taat dengan kitab dia. Dia amal kitab dia walaupun kitab itu telah dipindah. Dikira lagi. Jadi kalau kita pergi hak tu bagi anda di tempat-tempat tak ada orang Islam, itu lebih memudahkan. Sebab tu kata kalau kita, sebab tu ada anda jumpa pun duk ngaji dengan anda, dia kata ustaz saya tak makan, saya makan roti. Alah lah, tak ada masalah, cuma nak ayat harus boleh kalau makan roti sama gitu. Dia kata makan ikan, tak apa dah. Lepas tu dia royak kanan, dia kata dia beli ayah hidup, dia melih rumah. Boleh juga. Tak ada melih luar negara kena ikan. Tak boleh kok? Pula dah. Tapi dia rasa dia sebut ni masih duduk di island. Sebab island ni ramai Yahudi. Dia ni pensyarah ni ikut lanah kau dia, politeknik lah, politek ikut lanah. Dia ni dia je pencen lah, jumpa di Masjid Telipuk pun. Dia cerita lah. Jadi bila anda sebut misalnya baca Quran tu siapa ayat tu kan, kita hurah ke dia. Dia kata saya duk ustaz saya rasa tak puas hati.
Dia kata tak apalah, bukan kata benda tu mesti, nak ayatnya boleh. Esok kata begitu tu. Dan sebenarnya mudah tu. Ana setuju tu. Ana setuju tu. Cerita taksir tu hal lain. Jangan pula kata apa-apa esok kata dia nak ayatnya. Tanilah kalau kita kata ahli kitab seperti setengah-setengah ulama ahli kitab. Zaman Nabi tak ada dah. Kitab apa ni Injil tu 50 tahun ya selepas Nabi Isa tak ada dah asal. Kalau kena ambil kira terbaik kita ambil sikit lagi. Kata Imam Syafi'i, apabila seseorang memanah, menusuk, memukul atau melepaskan seekor anjing pemburu untuk mendapatkan haiwan buruannya, lalu anjing tersebut telah memotong tubuh, kepala, perut atau tulang punggungnya, maka seluruh potongan haiwan tersebut boleh dimakan. Hal ini dianggap sebagai penyembelihan yang sah dengan syarat haiwan tersebut tidak terbelah menjadi dua bahagian. Katakanlah dia kekoh tu, kena kekoh cabut lagi tu, boleh makan ke dah sebelah? Boleh makan semua. Boleh makan semua. Hak cak tak boleh terbelah dua tu. Terbelah ni maknanya abdomen, tubuh ni terbelah. Tu tak boleh. Dia kata gitu ni orang panggil ijtihad lah ni. Ijtihad. Tak payah sama. Tak payah sama lah. Ni pelik ni. Isu sama pelik sini ni. Dalam mazhab Syafi'i tak payah sama ni. Ni isu pelik. Sebab itulah kata ni kita cakap dalam konteks ilmu ni, jangan silap faham lah. Muka ni live ni isu sama ni bukan bab buruan, bukan bab memburu binatang, bab lain sama tu dalam mazhab Syafi'i. Hak ni tak payah sama. Kau tak tahu mana anjing tak payah sama ni, sebab anjing buruan dia hukum lain. Sebab tu ulama dalam mazhab kata-kata tak konsisten awak. Dia akan kata gitu. Taklah, tak apa kita nak pegang pendapat boleh, tak ada masalah pun, tak ada siapa marah. Sebab itu isu khilaf dalam mazhab dah ada dalil masing-masing. Yang terakhir kata Imam Syafi'i, segala haiwan yang hidup di air seperti ikan atau haiwan lainnya tidak wajib disembelih, sebab mengambilnya sudah bererti menyembelih dia. Ambil dia, lepas tu dia mati kerana tidak ada air, dikira seperti sembelih dia. Ni kita kira ni haiwan hak duduk lain ni, hak duduk dua alai tu lain cerita pula, perbincangan lain pula. Hak duduk dua alai, kora, penyung boleh duduk dua alai tak mati dia. Boya mazhab Syafi'i ni. Tapi apabila seseorang menyembelihnya, maka hal itu tidak diharapkan boleh. Nak melih mana ikan? Misalnya ada seseorang menyembelih binatang air hidupnya sangat lama dengan tujuan agar binatang tersebut cepat mati, maka dah ini saya berpendapat bahawa hal itu tidak makruh. Dengan tujuan agar binatang tersebut cepat mati. Jadi dia kata kalau duduk atas darat, misalnya ikan tu dia nak suruh mati lalu, kan kita kan ada orang katok kepala mati, boleh, tak apa tu. Dan Imam Syafi'i kata pun tidak makruh. Kita ambil ikan duduk nak lepas tu, keraklah lepas-lepuk senyap tak gerak ikan, boleh, tak ada masalah. Boleh supaya ikan keli ni kalau kita bubuh garam mampu lalu. Dia sebenarnya anda tanya orang jual lah, sebab dia gini ada, anda tak ingat pak nama dah, anda tanya ni, dia masuk ikan keli dia sedap tak serupa dia ayat kan, dia kata ambil ikan keli tu bubuh garam dia lepas, dia akan keluar lendir dia, keluar lendir. Lendir tu sebenarnya jadi tak ada tu sedap lagi. Kalau kita ke rasa isi rasa benda dia jadi dok, dan anda tengok dia buat memang tubik lendir tu 4,000 garam dia lepas jadi tubik kan. Okey, tak apa. Seterusnya ni kita bincang minggu depan. Haiwan buruan yang sudah dikuasai oleh manusia. Kena ingat dikuasai arti manusia boleh huruf. Maknanya boleh sembelih tekak tu. Tak boleh sembelih kaki ni. Itu maksudnya. Ni kita bincang minggu depan.